Assalamualaikum and very good evening. So to all the MPs, Member of Parliament, and also Malaysian leader, it could be current government or else opposition. My personal advice to all of the MPs and minister in any ministry or head of the department or CEO or else top gun. Saudara dan saudari, saya memberikan pandangan bukan baru, daripada dahulu sehingga hari ini, daripada kerajaan Barisan Nasional kepada Pakatan Harapan dan seterusnya sekarang ini Perikatan Nasional. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Tuhan yang tuan-tuan sembah, termasuklah tuan-tuan yang ada kepercayaan agama tuan-tuan saya hormati. Saya tahu dan saya masih memiliki deria-deria yang Tuhan berikan pada saya, dan saya tahu menteri mana, pemimpin mana, kementerian mana yang pernah gunakan idea cadangan, idealisme, dasawarsa. Isunya bukan kita mahu menunjuk riak takabur, tidak. Tetapi kadang-kala kita sebagai rakyat Malaysia, pemikir, profesor, sarjana, think tank, layman, rakyat akar umbi, tidak ada daya upaya untuk memegang jawatan sebagai wakil rakyat DUN dan Parlimen, ataupun kita jadi menteri, jemaah menteri, ataupun kita mempunyai jawatan yang penting dalam negara dan kerajaan, federal, state, local government. Maka dengan itu, saya dengan cara sayanya, sama ada orang mahu menerima ataupun mereka memperlekehkan saya, mereka menyindir sinis, ataupun mereka cuba menggunakan kuasa-kuasa mereka untuk tidak mahu saya menonjolkan diri atau memberikan input, memberikan satu pemikiran, satu dasawarsa blueprint kepada kerajaan federal, state, local government. Ini bukan perkara baru. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, selama saya berjuang daripada umur saya 19 hingga 45 tahun ya, saya memang telah lalui banyak cabaran ya, dan juga keperitan, kepahitan, hasad, dengki, khianat, iri hati. Yang ini bukan saya saja berhadapan, Nabi SAW ya, ataupun pejuang-pejuang, pemimpin-pemimpin dan sesiapa sajalah ya yang mahu membawa perubahan kepada rakyat dan negara, dia akan berhadapan dengan masalah yang sama. Baik, hari ini kalau saya jadi wakil rakyat, apa yang akan saya lakukan? Hari ini kalau saya jadi menteri, apa yang akan saya lakukan? Ya, hari ini kalau saya memegang jawatan DUN dan Parlimen, apa yang saya akan lakukan? Baik, saya tidak mau cerita Pakatan Harapan, sebab Pakatan Harapan mereka jadi pembangkang sekarang ya. Walaupun apa saja alasan diberikan, bagi saya perkara itu sudah lepas, dan kita akan lihat PRU15 adakah Pakatan akan kembali atau tidak. Hidup ini mudah, government of the day ya, government of the day. Hari ini government of the day, apa sekalipun kita berhujah, maka kerajaannya adalah Perikatan Nasional ya, di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi apa nasihat saya kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, jemaah menteri dan ADUN dan ahli parlimen, dan juga Pakatan Harapan sebagai pembangkang? Tuan-tuan diberi gaji, dibayar allowance, walaupun saya berbesar hati dan terima kasih kepada para jemaah menteri yang saya dipahamkan 2 bulan ya, gaji jemaah menteri yang mana diserahkan kepada rakyat dan sebagainya, atau untuk kegunaan membantu masalah pandemik COVID-19, kesengsaraan rakyat akar umbi. Yang pertama sekali, wakil rakyat perlu faham, dan menteri, jemaah menteri, tuan-tuan dilantik bukan untuk tujuan memegang jawatan legasi demi legasi bertahun-tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Minta maaf tuan-tuan dan perempuan yang berhormat Datuk Datin, saya bukan mahu menuduh, tetapi kita lihat legasi kepimpinan, kewangan, harta, aset tuan-tuan mencanak langit ya. Dia memanglah tak sampai langit, tetapi metafor ya, semiotik. Kadang-kadang tuan-tuan jadi menteri, jemaah menteri, wakil rakyat, tuan-tuan blur, tak tahu nak buat apa. Jadi menteri, kementerian tak bergerak-bergerak. Ya, bagilah jawatan pada, nanti saya cakap tuan-tuan terasa, kamu ni nak sangat ke jawatan. Ya. Jadi beginilah ya. Saya melihat bila pegang jawatan, menteri perlu ada blueprint dasawarsa ya, tidak kira long term ataupun short term. Perlu menonjolkan kredibiliti, turun padang, bekerja. COVID-19 memanglah pemimpin antara
rakyat Malaysia, tetapi tuan-tuan telah memikul tanggungjawab sebagai leader yang bebas bergerak, tetapi pergerakan itu mestilah terkawal mengikut SOP MKN, KKM, pihak berkuasa. Tuan-tuan pun tidak berkecuali, tetapi polis faham, AMI faham, KKM faham, tuan-tuan wakil rakyat. Tetapi ada keterbatasan seperti Ketua Polis Negara telah menyatakan, Tan Sri Datuk Seri Abdul Hamid Badur, yang mana perlu mengikuti pemimpin atau layman dan siapa saja perlu mengikuti SOP. Baik saudara, kementerian-kementerian lesu, saya melihat kementerian walaupun baru Perikatan Nasional yang bercakap kadang-kala, yang amat berhormat Perdana Menteri, saya setuju Perdana Menteri bercakap bila perlu, tetapi perlu signifikan dan juga perlu mempunyai weightage yang tinggi. Jadi makna bila Perdana Menteri bercakap walaupun jarang-jarang, tetapi impaknya besar kepada rakyat dan negara. Kita dapat mampu menilai credibility, intellectuality dan juga kesinambungan kepimpinan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri tak ada, sebab tu senyap. Yang keduanya, menteri-menteri lain, Kementerian Hal Ehwal Pengguna ke mana menghilang, Kementerian Kesihatan terbaik, Kementerian KKM terbaik, kemudiannya kita melihat Kementerian Hal Ehwal Pengguna, itu senyap saya sebut tadi, Kementerian berkaitan dengan pengajian tinggi perlu lebih efisien, committed, nampak efisien, committed, serius, pelbagai dasar ataupun isu-isu berkaitan dengan apa-apalah, pengajian tinggi. Kementerian Pelajaran sama, perlu perkasakan sistem pendidikan negara, sistem e-learning, pembelajaran dan sebagainya. Kementerian-kementerian berkaitan sumber manusia, perlu lebih agresif, sentiasa menonjolkan diri, menampilkan diri dalam media, sebab kita ada social distancing, maknanya penjarakan sosial ini perlu dijaga, seperti mana YB Datuk Sabri Cik, beliau bercakap dalam press release, KPKKM bercakap dalam press release, ada jarakan bersama wartawan. Jadi perlu lakukan. Dan wakil rakyat senyap, state local government, ataupun kita buat kajian negeri, menteri besar, ketua menteri pun senyap, tak berapa nak bersuara. Jadi sedangkan gaji jalan. Jadi tuan-tuan perlu ingat, apa yang saya cakap ni adalah amanah rakyat, akan rumi, bukan mencabar tuan-tuan sebagai ketua menteri besar ataupun sebab rakyat sekarang celik, mereka melihat begini, kalau tuan-tuan tidak fit, tidak boleh bekerja dalam apa saja situasi, maka pihak Rio 15 dia akan gantilah pemimpin siapa yang mereka rasa lebih layak. Tidak semestinya tuan-tuan kekal baik Pakatan Harapan atau Perikatan Nasional. Jadi tuan-tuan tolonglah ambil peluang ini, maknanya kerajaan yang ada sekarang ni ada tomahan-tomahan menyatakan barang-barang yang dihantar kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat tidak sampai, disimpan stok dalam gudang dan sebagainya, akan rosak dan sedang rosak dan sebagainya. Itu semua bagi saya fitnah-fitnah, fitnah-fitnah, hearsay dan juga kenyataan tidak benar, fake, Jadi kalau tidak benar, pihak-pihak berkaitan dalam kerajaan, federal, state, local government perlu turun padang, jangan tidak efisien. Bagaimana frontliner seperti polis, askar, tentera, KKM, pegawai perubatan, mereka menggadai nyawa bekerja, untuk menyelamatkan rakyat. Begitu jugalah frontliner yang lain seperti jabatan-jabatan kerajaan, agensi-agensi kerajaan. Memanglah lockdown, tetapi siapa nak agihkan barang, siapa yang nak agihkan kewangan. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam keadaan ini saya melihat kita perlu membantu kerajaan dalam pelbagai aspek, kerajaan Perikatan Nasional perlu dibantu. Dan bagi saya, isunya apakah yang sedang dan akan dilakukan untuk long term dan short term.
Dan saya pujilah Yang Amat Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bila saya puji, ada juga orang kata adakah kita ni sebenarnya menyokong benda yang salah. Saya pun tidak faham apakah dimaksudkan benda yang salah. Jadi itulah saya kata, realitinya apa, fantasi apa ya. Realitinya adalah Perdana Menteri sekarang ni adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Fantasinya adalah Pakatan Harapan. Jadi kita janganlah marah. Cerita saya sekarang ni, masa Pakatan menjadi kerajaan, Pakatan adakah maksimumkan segala instrumen government machinery yang ada untuk membantu rakyat dan memperkasakan ekonomi, termasuklah untuk mengekang pandemik COVID-19. Sebab saya seorang yang sangat lantang menulis, memberi pandangan. Saya kecil hatilah dengan minta maaf lah dengan Tun Mahathir, dengan barisan pemimpin Pakatan. Mereka ni tak mudah dengan cakap. Video-video cukup jelas ya, dalam press conference, dalam video-video yang dia ambil, Menteri Pelancongan bercakap bagaimana akan saman, nak marah ya, akan tulis surat kepada agensi pelancongan supaya jangan halang pelancong-pelancong melawat tempat tu tempat ni ya. Dan orang yang sihat, orang Cina yang sihat, pelancong yang sihat tak akan bawa penyakit dan sebagainya. Lepas tu teguran-teguran kepada petugas di Masjid Putrajaya. Tun pun perlekeh pada ketika itu. Kita tahulah video-video ni semua ada ya. Kita bukan nak salahkan. Sebab tu saya kata, bila kami memuji atau memberi pandangan, sumbang saran kepada Perikatan Nasional, jangan kata saya tak faham ya, saya tidak faham konsep politik ini, kerana kita jumut politik ekstrim ya, taksub, terlalu taksub dengan Pakatan, terlalu taksub dengan BN, terlalu taksub dengan Perikatan. Sekarang ni kerajaan government of the day adalah Perikatan Nasional. Jadi kita supportlah, memberi pandangan, menegur menteri jangan tidur ya, wakil rakyat jangan tidur, jangan duduk rumah saja ya, tengok TV, main handphone. Jadi sebab memang kita tak nampak pun. Yang kita nampak YB Sabri Cik menjalankan tugas rutin, sebab beliau yang dilantik oleh Jemaah Menteri ataupun Perdana Menteri. Beliau buatlah tanggungjawab beliau ya, baca current situation, apa arahan MKN dan sebagainya. KP KKM itu tugas rutin ketua jabatan, memang telah diamanahkan. Ketua jabatan sebagai ketua pengarah Kementerian Kesihatan mesti memberi laporan secara efisien, komited, telus, jujur, dan juga apakah progress planning ya. So itu tanggungjawab beliau. Sebab itu kalau orang lain duduk situ pun dia akan buat benda yang sama, tak ada beza. Tetapi KP KKM ni sangat bagus kerana beliau ada iltizam yang tinggi ya, fokus yang bagus ya. Tahniah. Dan YB Sabri Cik pun melakukan perkara yang sama, walaupun bucap dengan skrip, dengan apa ni disebut references, tetapi beliau lakukan dengan baik ya. Tan Sri Muhyiddin Yassin sekali-sekali keluar TV pun menjalankan tanggungjawab dengan baik sebagai Perdana Menteri. Dan menteri lain saya tak nampak lah ya. Saya minta maaf, saya sebut memang kurang sikit. Tapi Tan Sri Anwar Musa ada ya, Wilayah Persekutuan memang ada melakukan kerja-kerja, kita nampak ya. Jadi bagi saya jangan mempertikai kerajaan sangat. Yang penting pembangkang atau kerajaan, rakyat apa sekalipun, kita selesaikan dahulu COVID-19 ini dan kembalikan ketenteraman awam dan kesihatan yang terjamin, supaya kita boleh bekerja dengan baik dalam masa yang terdekat akan datang, dan kita dapat terus membangunkan ekonomi negara. Isu pilihan raya, isu wakil rakyat, tuan-tuan tak perlu bimbang sebab rezeki ada ya. Kalau tuan-tuan berkualiti atau ada anak muda, usahawan muda, orang baru nak jadi pemimpin, siapa saja boleh menjadi pemimpin DUN dan parlimen ya. With that, syukran dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.